Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Jadi kita mula untuk semester yang barulah pada tahun ni 2020. Okey, jadi untuk yang ini subjek ni adalah untuk geometrik engineering. Okey, sebelum ni awak pernah dengar tak apakah dia geometrik? Geometrik ni ada yang pernah dengar tak? Tak pernah. Pernah dengar ni first time lah ni dengar geometrik ni. Slime. Ya, okey, tak apa. Ya, sebenarnya subjek ni memang kalau saya masa zaman student memang saya sukalah subjek ni. Okey, subjek ni dia seronok lah. Tapi sebab sekarang ni kan tak boleh face to face. Jadi sebab ini dia ada amali, kuliah dan juga amali kan. Jadi kuliah dan juga amali lah. Okay, jadi subjek ni 3 kredit DSC 20403 Geometric Engineering. Okay, kita tengok kat sini apakah dia punya sinopsis. Okay, this course is an introduction to the science of survey, the definition and basic of measurements, the measurement of distance and angle, working method and procedure and data count, the survey of horizontal control that include survey triangles, work method and data count. Okay, kenapa bising tu? Sampai. Sampai. Okay, boleh mute tak? Okay, jadi kita ni punya sinopsis supaya awak faham apakah dia geometrik. Nanti saya akan terangkan apakah dia geometrik yang dengan bahasa yang simple lah supaya awak boleh faham lah dan akan minat lah untuk subjek ni. Okay, tadi saya baca kat ni. Okay, the survey of level consists of subtopic vertical control surveying, height datum, mean sea level, equipment and method of leveling and contour, line survey. Okay, the field of practice survey include tachymetry, the basic of survey of wood operation. Kemudian last sekali, the calculation of area and volume. So ini dia punya sinopsis untuk subjek ni lah. Okay, dari untuk subjek ni basically awak akan belajar 3 jenis ukur. Geometrik ni kalau awak perasan geometrik ni dia punya tujuan kita belajar subjek ni adalah untuk kita mengetahuilah basic-basic untuk pengukuran yang terlibat di dalam civil engineering. Okay, sebenarnya sebelum kita buat construction, kerja-kerja ukur ni perlu kena masuk dahululah. Maknanya kerja-kerja ukur perlu laksana dahulu sebelum kita buat kerja-kerja pembinaan. Okay, untuk civil engineering ni awak tahu kan, civil engineering ni biasanya engineer biasanya dia akan ada yang kerja dekat kontraktor dan juga konsultan kan. Kalau kontraktor dia akan buat kerja-kerja pembinaan tu. Manakala konsultan ni dia akan buat design lah, iaitu level degree lah. Design ni maknanya dia dah, kalau reka bentuk ni dah level degree lah. Okay, ada juga level diploma pun ada juga dia untuk dari segi editing. Sebab awak pun belajar juga design. Okay, jadi untuk geometrik ini biasanya sebelum pembinaan itu dimulakan, kerja-kerja ukur perlu dijalankan lah. Terutamanya untuk kita mengetahui kawasan pembinaan tersebut. Maknanya kita kena confirm kawasan yang kita nak bina tu memang betul-betul kawasan kita. Jangan pula kita bina di atas tanah orang lain. Itu tujuan geometrik yang pertamanya. Yang pertama kita nak confirmkan kawasan pembinaan kita tu betul-betul kawasan kita. Kalau kita dah bina kawasan orang lain maknanya nanti orang lain marah lah kan. Jadi kita kena jadi rugi kat situ sebab kita bina atas tanah orang lain. Jadi yang pertama yang tu. Itu sebab tu kerja-kerja ukur ni perlu dijalankan dahulu sebelum kerja pembinaan. Sebab itu dia ada kaitan, geometrik ni dia ada kaitan dengan civil engineering. Okey, kalau ikutkan sebenarnya geometrik ni dia ada satu course. Dia tersendirilah. Okey, mana dia panggil kat sini surveyor. Surveyor ni sebenarnya kalau kita dia ada satu, dia panggil apa? Dia punya course dia lah untuk surveyor. Kalau awak ni civil engineering kan. Tapi civil engineering perlu tahu juga geometrik ni. Sebab tu kita panggil geometrik engineering, sebab untuk ukur ia berkaitan dengan engineering. Seperti pembinaan bangunan lah.
Okay, sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan, maknanya kita kena tahu dulu kawasan kerja kita. Kemudian kita kena buat setting up. Okay, kalau kita nak pancang, pancang tanda untuk foundation ke apa. Foundation tahu tak foundation? Tahu tak foundation tu apa? Dah tahun 3 awak kan? Tahu kan foundation, column, tahu tak? Beam, tahu kan? Okey, jadi sebelum Tahu. tahu kan? Okey, mudah sikit. Jadi benda tu sebelum kita masuk kerja-kerja foundation, kerja-kerja pembinaan foundation, kerja-kerja ground beam, slab, column, roof tu, sebelum itu kena ada kerja-kerja geometrik dahulu. Seperti kita nak setting up, nak tanda pancang, nak pancang foundation, kedudukan foundation tu kat mana. Okay, nak apa, pancang tanda kedudukan foundation. Okay, kemudian kedudukan tiang, kedudukan beam kat mana tu, dia perlu melalui kerja-kerja ukur. Okay, kalau tidak, kita punya bangunan akan kecil, tidak seperti mana dalam plan ataupun dia sengit dan sebagainya lah. Kan, untuk bangunan kita tidak betul-betul segi empat kan. Jadi untuk macam mana kita nak tentukan bangunan tu betul-betul mengikut plan. Jadi kerja-kerja geometrik perlu dijalankan sebelum kerja-kerja pembinaan. Okey, jadi untuk subjek ini kita, okey, sebab ada kawan yang masuk ni. Okey, kalau tak faham ni tak faham boleh tanyalah. Okey, jadi itu dia punya geometrik ni, tujuan dia Okey. Jadi untuk subjek ini, awak akan belajar 3 jenis ukur. Yang pertama adalah ukur, dia panggil ukur apa nama ni? Ukur aras ataupun leveling. Ukur aras, yang kedua ukur terabas dan yang ketiga adalah ukur tachymetry. Okay, 3 basic ukur untuk di dalam engineering. Kita ada yang pertama ukur aras ataupun leveling. Yang kedua terabas ataupun transverse. Dan yang ketiganya adalah tachymetry ataupun tachyometry. So ada 3 jenis ukur yang akan belajar dalam subjek ini dan juga tambah lagi satu untuk calculation of area and volume. So untuk calculation area and volume ni penting juga sebab untuk kerja-kerja pembinaan, sebelum kita masuk kepada kerja-kerja pembinaan itu, kita kena buat kerja-kerja cut and fill. Sebab kita nak sediakan platform, platform untuk construction tu. Sebab platform itu maknanya ataupun proposed area. Proposed area ni proposed label. Sebab kita proposed label ni kita akan mengambil kira paras air, paras air supaya apabila kita bina bangunan itu maknanya air tadi tidak akan masuk dalam bangunan lah. Kita akan mengira paras air yang paling tinggi itu berapa. So kita akan buat platform yang melepasi pada paras air. Apabila hujan lebat dan sebagainya, so dia tidak akan masuk dalam bangunan tu tersebut. So jadi apabila kerja-kerja untuk kita tambak kepada proposed label ataupun aras yang selamat daripada air tadi, makna kerja-kerja cut and fill itu perlu dijalankan. Kerja-kerja penambakan dan juga pengorekan perlu dijalankan. Jadi kat sini kita akan belajar macam mana nak kira calculation area and volume. Okay, area and volume. Okay, so ada 4 tadi lebih kurang secara ringkasnya ada lebih kurang yang saya ingatlah ada 4 lah Yang pertama tadi apa, ukur aras. Yang kedua ukur terabas dan yang ketiga ukur tachymetry. Yang keempat calculation of area and volume. So ini pentinglah untuk awak ni kerja. Okay, nanti sebab masa saya praktikal dulu pun untuk calculation area and volume ni memang saya guna. Sebab masa dulu saya praktikal dekat kontraktor. Jadi kontraktor tu dia ambil kerja-kerja penambakan pasir. Jadi saya perlu kira volume, berapakah volume yang perlu saya tambak di kawasan pembinaan tersebut. Jadi kita kena mengambil kira kawasan current kawasan yang sekarang ni berapa, dan so kita kena ni lah nak kira berapa yang perlu tambak dan perlu potong lah. Okey.
Jadi kat situ kerja-kerja ini perlu ni lah, kerja-kerja ukur lah, data daripada ukur kita perlu ada, kemudian baru kita akan boleh kira area dan juga volume. Okey. Okey, jadi kita akan tengok secara detail lepas ni dekat dia punya syllabus. Okey, dekat dia punya syllabus ni kita akan bincang sikitlah untuk hari ni. Okey, jadi ini ada punya staff akademik yang mengajar untuk subjek geometrik ni. Untuk kita ada 8 section. So section 5, 6 saya ada 2 orang, saya tak silap yang 5, 6 ni. Siapa seorang lagi pensyarahnya? Tahu tak? Saya dan juga siapa? Section 5 siapa? Saya Section 6 siapa? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu Okey, tak apa. Nanti inilah. Kemungkinan kalau ada 2 orang nanti mungkin tengoklah saya masuk dulu ke ataupun Cik Khairul Zaman yang mengajar dulu. Kita tengoklah. Kita akan bagi 2 lah sebab kita ada 2 pensyarah. Okey, jadi untuk yang hari ni saya belum start lagi lah mengajar. Kita just briefing untuk RPP. Okey. Okey, ni dia punya pensyarahnya. Kita ada Miss Siti Nur Ain, kenal tak ni? Yang ni adalah penyelaras. Kemudian Profesor Madya, Haji Masiri. Saya lah, Ahmad Hakimi, Cik Khairul Zaman dan juga Cik Izzat. Okey, jadi kat sini dia 3 kredit. So 2 lecture dan 3 amali laboratory. Okey, maknanya kat sini sebenarnya 3 jam tu untuk amali sebenarnya. Biasanya kalau untuk subjek ni kita duduk kat padang, hari ni amali kan. Biasanya hari ni awak datang lab, pakai baju bengkel semua, kita akan pegang alat ukur dan kita akan buat kerja ukur di padang. Jadi itulah memandangkan kita keadaan tidak membenarkan, kita buat secara online. Jadi kita akan ajar secara teori dululah. Okey. InsyaAllah nanti kalau awak boleh naik, nanti kita akan ajar macam mana nak guna alat. Okey, macam nak guna alat. Okey. InsyaAllah. Okey, kemudian kat sini dia ada course learning outcome. Okey, at the end of this course, the student will be able to first, CLO1, CLO1, course learning outcome 1. Yang pertama, solve geometric engineering problem related with leveling, transverse and tachymetry. Okey, nampak ni dia ada tiga jenis ukur. Yang pertama leveling, yang kedua transverse, yang ketiga adalah tachymetry. Maknanya selepas awak belajar ni awak akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerja-kerja ukur leveling ataupun ukur aras, kerja terabas dan juga kerja ukur tachymetry. Nanti saya akan terangkan apakah dia kerja ukur leveling, apa kerja ukur terabas dan apa kerja ukur tachymetry dan apa fungsi dia. Nanti saya akan terangkan dan apa kaitan di antara ketiga-tiga kerja ukur ni. Sebab ketiga-tiga kerja ukur ni dia ada kaitan dia. Dia ada kaitan lah, saling memerlukan antara satu sama lain lah. Okey, yang kedua, course learning outcome 2, conduct the geometric engineering equipment for civil engineering purpose. So yang kedua ni awak boleh menggunakan equipment. Okey, maknanya awak mahir menggunakan alat ukur tadi. Mahir, kalau saya bagi alat ni awak boleh set up dan awak boleh guna untuk buat kerja-kerja ukur. Okey, yang kat sini adalah maknanya skill lah, kat sini skill menggunakan equipment untuk geometrik. So yang ketiga, comply the technical knowledge of geometric engineering and field works. Okay, so kat sini awak boleh awak punya technical knowledge berkenaan dengan geometric engineering ini dia ditapak, so awak dapat kuasai lah untuk technical knowledge berkenaan dengan geometrik di tapak bina lah. Sebab kerja ukur ni memang tak boleh lari daripada kerja-kerja civil engineering. Okay. Ni adalah dia punya course learning outcome. Okay, ini target kita lah. Maknanya selepas awak belajar ni awak akan dapat 3 skill ini 3 ni lah. Okay. So ini dia punya mapping of course ataupun modul to the program learning outcome. Okay, kat sini kita ada, okay, untuk CLO1
Okay, CLO1 untuk kita capai CLO1 ni kita akan ada dia punya teaching method ini melalui lecture lah, lecture dan juga field work session. Sepatutnya macam itulah, field work session ni kita ada lecture dan juga field work session lah. Nanti kita akan tengok lah untuk field work ni macam mana. Okay, kemudian kita ada assessment, quiz, test dan juga final exam. Okay. Kemudian begitu juga untuk CLO2 untuk kita capai ni sepatutnya perlu ada fieldwork lah. Untuk ini CLO2 ni maknanya awak mahir menggunakan alat, maknanya kena ada fieldwork session kat sini. Kemudian untuk assessment kita ada appropriate rubric on laboratory report. So kat sini setiap kalau ikutkan pelajar yang dulu kita akan ada individu test untuk fieldwork. Maknanya kita bagi alat dan kita minta pelajar set up alat ukur dalam masa yang tertentu lah. Contohnya kurang daripada 7 minit. Awak kena set up alat tu kurang daripada 7 minit. Siapa yang kurang daripada 7 minit dan tepat bacaannya, maka dia akan dapat markah penuh lah. Okay, ataupun dia lebih 7 minit, kita akan tolak markah. Kita tengok dan kita akan check dia punya kemahiran lah kat sini. So dia ada rubrik dia lah untuk CLO2 ni. Okay, kemudian CLO3 fieldwork session juga. Kemudian kat sini kita ada rubrik lah. Yang ni biasanya untuk report. Okay, untuk report, lab report lah. Okay, KPI 50% student will get marks 55 which is C+ or above. Okay, mana kat sini KPI-nya kena ni lah 50% pelajar, mana separuh pelajar perlu mendapat 55% ataupun C+ untuk setiap KPI lah, bukan keseluruhan lah. Untuk CLO1 ni kita akan check lah sama ada awak lepas atau tak. Minimum KPI ni 55%. Okay. So ini antara transferable skill if applicable. Okay, transferable skill yang awak dapat daripada subjek ni yang pertama sekali adalah problem solving and specific skill. So daripada sini awak akan dapat soft ataupun transferable skill. Yang pertama awak boleh solve sesuatu masalah dan juga scientific skill. Kemudian ada social skill, team skill and responsibilities. Okay. So kita pergi kepada content outline of the course, module and the student learning time, SLT per topik. Okay. So kita ada beberapa chapter ni. Chapter 1 introduction. Okay, introduction ini menerangkan berkenaan dengan type and concept of geometrik. Okay, jenis-jenis dan juga konsep geometrik itu. Kemudian awak akan belajar sikit berkenaan dengan map dan juga plan. Apakah perbezaan antara map dan juga plan? Kemudian dia punya skill yang digunakan dan juga simbol yang digunakan di atas map dan juga di atas plan. Okay, dia ada perbezaan map dan juga plan tu ada bezanya. Nanti kita akan tengok di dalam chapter yang pertama, introduction. Okay. So untuk untuk chapter 1 kita ada lab juga, iaitu introduction to the total station equipments. Untuk yang ni biasanya kita akan ajar macam mana menggunakan alat. Okay, menggunakan alat total station. Macam mana nak pasang. Okay, ini kita tunjuk alat itulah, mengenal alat untuk yang chapter pertama lah. Maknanya pada hari ini biasanya hari ini kita akan tunjuk alat lah supaya awak kenal alat ukur tu. Okay, dia ada dua jenis dia sebenarnya alat ukur. Tapi dia punya konsep dia ada tiga jenis ukur, tapi alatnya dua saja. Okay, ini chapter yang pertama. Okay, chapter pertama kita belajar konsep geometrik. Kemudian kita akan mengetahui apakah perbezaan di antara plan dan juga map. Okey, kemudian kita pergi pada chapter yang kedua, basic measurement. Okey, basic measurements. Okey, the concept of horizontal and vertical control. Okey, angle, bearing and distance. Okey, kat sini awak kena faham apakah dia. Okey, apakah horizontal dan juga vertical control.
Okey, kita akan faham, kita akan mengetahui apakah konsep horizontal dan juga vertical control di dalam kerja ukur. Kemudian awak kena tahu juga apakah definisi angle. Angle, kalau kita dalam matematik, angle ni apa? Sudut kan? Okey, sama juga kat sini, angle dan juga bearing. Kat sini ada bearing. Bearing ni kalau angle dia dalam degree. Tapi kalau bearing dia ada di dalam degree, minit dan juga second. Okey, inilah nanti kita akan belajar apakah angle, apakah ada bearing. Dan apa distance lah, jarak lah. Okey, horizontal dan juga vertical control. Kalau horizontal maksudnya ini maksudnya dia berkaitan dengan ukur terabas lah. Ukur terabas ni dia horizontal. Kawalan horizontal ni apa? Horizontal ni mendata kan? Mendata, maksudnya mendata ni dia berkaitan dengan sempadan tanah dan sebagainya lah. Okey, kalau sempadan dia ada dia punya horizontal control lah. Sebab sempadan tanah ni kita perlu control supaya kita tidak ambil tanah orang lain. Sebab tu kalau awak duduk dia ada batu sepadan untuk menandakan pembahagi tanah lah kan. Mesti ada batu lah untuk bezakan kawasan orang lain dan kawasan kita lah. Okey, jadi yang itu kita panggil dia sebagai horizontal control. Okay, horizontal control ni berkaitan dengan batu sepadan dan juga transverse, kerja-kerja ukur terabas tadi lah. Kerja-kerja ukur terabas tadi dia berkaitan dengan horizontal. Nanti kita akan belajar kenapa penting horizontal ni. Horizontal dan juga vertical ni sangat penting lah di dalam kerja-kerja geometrik. Daripada horizontal dan vertical kita boleh lakukan kerja-kerja setting up dan juga mapping kawasan tersebut. Kawasan ni kita nak mapping, kita nak check dia punya bentuk muka bumi di kawasan tersebut. So kena ada data horizontal control dan juga vertical control. Mana senang cerita yang horizontal ni yang berkaitan dengan sempadan ataupun kerja yang related dengan transverse wood. Okey. Kemudian vertical control ni dari segi ketinggian. Dari segi ketinggian tanah. Ketinggian tanah yang contoh kita nak bina kawasan certain kawasan, kita kena tahu dekat situ kawasannya tingginya berapa. Tinggi daripada, maksudnya ketinggian itu daripada laras purata laut ataupun mean sea level tadi. Okay, ketinggian bangunan yang kita duduk kat sini ni, yang kita duduk dekat paguh ke ataupun mana-mana, ketinggian itu berdasarkan kepada laras purata laut. Okay, laut ni dia akan ada pasang dan surut. Okay, ada pasang surut, jadi jabatan ukur dia akan measure pasang surut itu dan dia akan buat average. So kita akan dapat mean sea level tadi. Mean sea level tadi nilainya kosong. Okay, nilainya kosong, kemudian kita akan ukur daripada mean sea level tu kosong naik ke atas darat berapa. Contohnya kawasan saya dekat Paguh ni kawasannya dalam katakan 10 meter daripada mean sea level. Maknanya jarak kita dengan air tadi 10 meter lah. Okey, kita kena tahu benda tu. Itu dipanggil vertical control. Okey, vertical control ni berasaskan kepada mean sea level ataupun laras purata laut. Yang ini kita kena dapatkan daripada jabatan ukur lah. Jabatan ukur negara dia akan buat survey pasang surut air lah. Okey. Dia ada dia punya ukur tu lah. Ukur untuk tidal survey ya. Okey. Jadi itu dia horizontal dan juga vertical. Ketinggian ini pentinglah sebab kita nak bina bangunan kita mesti selamat daripada air lah, paras air. Okey, supaya bila hujan dan sebagainya kawasan yang kita bina itu selamat, ketinggian itu selamat daripada air lah. Okey. So sebab itulah penting horizontal dan juga vertical. Kemudian awak kena tahulah apa dia angle, apa dia bearing dan juga distance. Okey, faham tak faham ni? Kau dah pening lah? Senyap ni?
Tak apa. Faham. Okey, tak apa. Yang ni kan baru hari pertama kan. Nanti kita akan masuk dalam, kita akan buka chapter 2 tu, nanti awak akan faham lah. Ini untuk introduction je. Okey. Okey, kemudian type and use of tool. Okay. Ini kita akan tengok lah apakah peralatan yang terlibat lah. Okey. Okay, general procedure dan juga step in surveying words. Okay, review, tolerance dan juga corrections. Ini kita akan tengok dia punya limit dia lah, okay, ataupun correction yang dibenarkan. Okay, dia mesti ada dia punya standard deviation lah untuk suatu kerja tu. Contohnya horizontal control. Okay, ini berapa dia punya ralat yang dibenarkan. Untuk vertical berapa ralat yang dibenarkan. Misclosure dia ada misclosure dia lah. Okay, so untuk yang ni lab ni adalah dekat ini minggu yang keberapa? Ini minggu pertama, ini minggu kedua hingga minggu ketiga awak kena buat leveling, ukur aras. Okay, ukur aras dan juga two-pad test. Okay. Leveling ini dia ada kaitan dengan vertical. Leveling, okay, leveling ini dia ukur dia punya ketinggian. Okay, ketinggian bumi lah, ketinggian bumi. Manakala untuk terabas dia ukur horizontal, sempadan. Okay, untuk leveling dia ukur vertical. Right. So 1, 2. Dah ada tadi kita ada 3 tadi kan. 3 ukur kat mana dia baca ini kan tadi kan. Dia ada leveling, transverse dan juga tachymetry. Leveling dan juga transverse okay, leveling ini dia berkaitan dengan vertical, transverse ni berkaitan dengan horizontal. Okay, apakah dia untuk tachymetry ni, apa dia nanti kita tengok Okay, chapter yang ketiga. Okay, chapter yang ketiga awak belajar apa? Okay, berkaitan dengan equipment, practice procedure leveling. Okay, ni awak belajar berkaitan dengan prosedur untuk melakukan kerja-kerja ukur aras ataupun leveling. Okay, test equipment, observation procedure, recording calculation, review calculation and observation, reverse staff. Okay, tak apalah. Ini maknanya yang chapter 3 ni berkaitan dengan leveling berkaitan dengan leveling survey practical. Jadi untuk chapter 3 ni dia punya teori lah. Teori berkenaan dengan macam mana kita nak conduct kerja-kerja ukur aras ataupun kerja ukur leveling. Okay, leveling. Ini kat sini teori ni kat sini lah. Kalau awak nak faham macam mana nak buat ukur aras, awak boleh tengok dekat chapter yang ke-3. Okay, chapter yang keempat. Okay, chapter yang ketiga ni apa dia? Dia kat sini dia adalah vertical control. Manakala untuk chapter yang keempat ni horizontal control. Horizontal control ni kerja ukur terabas. Okay, kerja ukur terabas ni maknanya berkaitan dengan sempadan. So dia ada classification of transverse. Okay, dia adalah kelas-kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah. Okay. So ini bearing reference datum, calculation, adjustment. Ini berkenaan dengan teori, berkenaan dengan kerja-kerja ukur terabas. Ini chapter 4. Okay, kalau nak faham macam mana nak buat kerja ukur terabas, boleh tengok dekat chapter 4. Okay, untuk nota nanti saya akan bagi. Saya akan tengok macam mana ni nota. So mungkin soft copy lah sebab kita duduk jauh kan. So nanti minggu depan kot dalam minggu depan sebelum hari Ahad tu insya-Allah saya akan bagilah. Ataupun hari Ahad tu saya akan bagi nota lah supaya awak ada nota kan untuk refer Okey, so yang ini chapter 4 ni teori berkenaan dengan kerja ukur terabas. Okey. So kena buat praktikal sebenarnya terabas ni. Okey. Okey, yang kelima adalah kerja ukur tachymetry. Okey, yang chapter 5 ni teori berkenaan dengan macam mana nak buat ataupun nak buat kerja-kerja ukur tachymetry dan juga konsep kerja ukur tachymetry. Okey, so tachymetry ini kalau tadi kita tengok chapter berapa tadi? Chapter 3 ukur leveling, iaitu kat sini tujuannya adalah untuk vertical control. Okey, ketinggian kita nak jaga ketinggian tadi daripada laras perata laut. So ini adalah
vertical control. Yang keempat ini horizontal control. Yang kelima ni apa? Yang kelima ni dia menggunakan kedua-dua tadi. Maknanya menggunakan vertical dan juga horizontal. Gabungan di antara vertical dan juga horizontal, so jadilah dia tachymetry lah. Okey. Tachymetry tujuannya, okey, tachymetry tujuannya adalah untuk kita buat mapping sesuatu kawasan tersebut. Okey, maknanya kita nak tahu bentuk muka bumi di satu kawasan kita, di kawasan pembinaan kita, nak tengok bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi itu kita perlu tahulah berapa ketinggian, so kita akan buat mapping. Kita akan buat mapping, so akan ada data ketinggian di dalam peta kita, mapping tadi. Okey, daripada data ketinggian itu, jadi kerja-kerja cut and fill boleh dijalankan. Okey, kerja-kerja perancangan kawasan di kawasan pembinaan boleh dijalankan based on data daripada tachymetry. Okey, data daripada tachymetry ni kita akan dapat plan tachymetry lah. Plan tachymetry ni biasanya bentuk mapping lah kawasan tersebut. Dia ada nilai ketinggian tanah tersebut, tanah ni tinggi berapa, tanah tinggi berapa. Jadi kita akan dapat dia punya perbezaan tinggi, so kita boleh buat kerja-kerja cut and fill. Okey, untuk set up platform. Ada yang masuk tadi? Dah masuk bab 1 semua. Okey, jadi nak set up platform. Platform seperti mana dalam plan, dia ada propose level dia lah. Propose level tadi dah mengambil kira ketinggian yang selamat daripada air lah. Okey. Jadi dengan adanya plan tachymetry, jadi kita boleh buat kerja-kerja apa tadi? Kerja-kerja cut and fill. Okey. Sama ada kita nak potong, nak tambak tu kat mana kawasannya, kita boleh buat perancangan. Sama ada kawasan tu perlu import tanah lain ataupun import tanah lain untuk tambak, ataupun kita kena transfer tanah kita ke tempat lain. Okey. Jadi daripada sinilah. Sebab itulah kerja-kerja ukur ni mesti dijalankan sebelum kerja-kerja pembinaan dijalankan. Okey, ini chapter 5 ni teori berkenaan dengan tachymetry survey. Okey, yang keenam. Okey, chapter yang keenam ni chapter yang terakhir saya rasa. Tak silap saya, ada lagi? Okey, tak ada. Okey, chapter yang terakhir berkenaan dengan calculation area dan juga volume. Bagaimana untuk kita kira area dan juga volume. Okey, ini pentinglah benda ni. Okey, untuk mengira area dan volume, kita perlu ada apa? Kita perlu ada data daripada tachymetry. Okey, kita perlu ada data tachymetry. Yang mana tachymetry dia punya hasil, dia result dia, kita akan ada plan. Plan tachymetry yang ada data ketinggian. Jadi apabila ada data ketinggian itu, spot ataupun spot height tadi, kita boleh mengira area. Data ketinggian dan juga distance, bearing jarak dan juga tinggi Okey. Okey, jadi dengan ada ketiga-tiga ataupun dua data tadi, bearing, jarak dan juga ketinggian, ada tiga data tadi, bearing, jarak, tinggi. So kita boleh kira area dan juga volume. Okey, dekat tachymetry ni kita ada tiga benda tadi. Bearing, jarak dan juga ketinggian. Right? Okey, saya ulang balik sekali. Yang ni horizontal control dia ada dua data yang penting. Yang pertama bearing dan juga jarak. Okey, untuk horizontal ni dia ada dua data yang penting, bearing dan juga jarak. Manakala untuk vertical, okey, untuk chapter 3 ni leveling vertical ni ada satu saja data, iaitu ketinggian. Jadi kita combine leveling dan juga transverse, leveling dan juga transverse, dia akan jadi tachymetry. So data tachymetry ini digunakan untuk calculation area, itu dah dia punya kaitan dia. Kaitan dia antara topik tadi. Okey. Maknanya untuk kita kira area dan juga volume perlu ada tiga data yang penting, iaitu bearing, jarak dan juga tinggi. Okey, maknanya itu kaitan dia, penting lah kan. Okay, setiap chapter tu penting lah. Okey, itu kaitan dia lah. Jadi kat sini dia adalah beberapa metod untuk kita kira area.
So kita ada dua method kat sini. Okay, dan juga volume. Ada beberapa method untuk kira volume. Okay. So, okay. Kemudian pada minggu yang terakhir biasanya kita akan buat ujian diri set up total session. Ini ujian diri siap alat. Yang ni ujian ni secara individu dan praktikal lah, secara praktikal. Yang ni yang saya cakap ni, kita akan uji masa lah. Kita bagi alat satu, kemudian set masa, tengok berapa minit awak diri set alat ukur tadi. Kemudian kita akan nilai lah kat situ. Okay, itulah chapter content di dalam geometric engineering. Okay, dapat tadi? Okay, dari segi assessment pula. Dari segi assessment, yang pertama kita ada quiz. InsyaAllah quiz akan ada. Kemudian assignment, test, practical 1, survey practical. Practical 2, set up total session. Okay. Yang ini untuk ketiga-tiga jenis ukur lah, ukur leveling, traverse dan juga tachymetry. So yang ni ujian alat lah. Okay. So ini dia punya percentage. Untuk quiz 5, assignment 5, test 20. Yang ni amali ni 20. Okay, report untuk ukur 25 markah. Dan untuk test diri siap alat 5 markah secara individu lah. Okay. Kemudian kita ada final exam 40. Ini belum finalize lagi, sebab kalau kita buat secara online mungkin percentage untuk final exam ni kita turunkan. Biasanya akan jadi 30 markah, 30% kat sini. Dan untuk coursework akan jadi 70. Okay, akan jadi 70. Okey, jadi tak apa, ini untuk secara normalnya kita untuk subjek ni itulah yang kita kebiasaannya kita akan ajarlah kepada pelajar. Okey, walau bagaimanapun sebab sekarang ni kita tak boleh face to face dan nanti saya akan inilah kita akan cuba bagi knowledge yang sebaik mungkin lah kepada awak, supaya awak boleh guna knowledge ini untuk penggunaan awak lah, untuk awak kerja dan ataupun sambung degree nantilah. InsyaAllah boleh faham lah kalau kita ada semangat dan kita niat betul, insyaAllah boleh faham lah. Okay, jadi ada apa, ada pertanyaan tak? Ini reference lah. Okay, ada nak tanya setakat ni? Setakat ni tak ada tuan. Tak ada Ya tuan.